Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk minggu ni adalah tajuk daya. Okey, tajuk pertama, kita kenal dulu apa itu daya. Daya bermaksud tarikan atau tolakan yang bertindak balas ke atas objek. Okey, apa maksud tarikan? Tarikan ini adalah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Contohnya, kita bermain layang-layang. Layang-layang ni kita menarik dia untuk dekat dengan kita. Okey, seterusnya maksud tolakan. Tolakan ni lah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Contohnya, kita tolak kereta sorong. Kita tolak ke depan. Okey, bukan ke belakang. Okey, tengok video yang Ustazah sediakan. Tolakan atau tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya ini ada daya tolakan di mana daya yang menggerakkan sesuatu objek menjauhi kita merupakan daya tolakan. Daya tarikan pula adalah di mana daya yang menggerakkan objek mendekati diri kita. Kita dapat perhatikan dalam contoh rajah yang pertama, iaitu bagi bahagian tolakan. Seorang murid lelaki itu menolak kereta mainan tersebut. Kereta tersebut menjauhi badan dan lelaki tersebut. Bagi tarikan pula, kita dapat perhatikan apabila seseorang itu menarik pintu tersebut mendekati dirinya. Okey, contoh aktiviti melibatkan daya tarikan. Yang pertama, memakai stokin. Yang kedua, menarik anak panah. Yang ketiga, menarik layang-layang. Okey, semua ni adalah melibatkan daya tarikan. Okey, seterusnya ini contoh aktiviti yang melibatkan daya tolakan. Okey, yang pertama adalah menekan butang telefon. Yang kedua, menolak teroli, sama juga macam menolak kereta sorong tadi. Okey, yang ketiga, bermain kasut roda. Okey, contoh aktiviti yang melibatkan dua daya tarikan dan tolakan. Okey, contoh pertama, menggergaji papan. Okey, kita guna gergaji tu kita tarik, tolak, tarik, tolak. Menggunakan dua daya terus. Yang kedua, memangkas pokok. Okey, kita gunakan gunting. Gunting ni kita gunakan dua daya, iaitu tarik dengan tolak juga. Macam mana? Bila kita buka gunting itu, kita menggunakan daya tarikan. Bila kita tutup, kita menggunakan daya tolakan. Okey, seterusnya mengepam tayar. Kalau mengepam tayar ni sama juga, dia guna dua daya, daya tarikan dan tolakan. Dia naik, turun, naik, turun. Tarik, tolak, tarik dan tolak. Okey, seterusnya kita tengok kesan-kesan daya. Okey, daya ni kita tak boleh nak perhatikan, tapi kita boleh tengok kesannya. Okey, contoh yang pertama, dia boleh mengubah bentuk objek. Okey, cuba kita tengok gambar rajah tu. Okey, asalnya dia bulat. Bulat. Bila kita guna daya tolakkan, dia terus menjadi kecil dan kemik. Situ kita boleh tengok kesan daya mengubah bentuk objek. Okey, nombor 2, dia boleh mengubah arah pergerakan objek. Okey, cuba tengok gambar rajah tu. Bola itu bergerak ke papan pingpong tu kan. Okey, bila terkena papan pingpong, kita guna daya tolakkan, terus bola itu bergerak ke arah lain. Okey, kesan daya ketiga adalah memberhentikan objek yang bergerak. Cuba tengok rajah tu, bola tu bergerak ke arah tapak tangan dan tangan itu menghalang pergerakan bola tersebut. Okey, yang keempat adalah menggerakkan objek yang bergung. Okey, contoh tengok gambar rajah tu, bola-bola tu memang duduk dekat dalam tu dah. Kalau orang tak sentuh memang dia tak bergerak. Itu objek yang bergung. Okey, untuk menggerakkan bola tu, kita menggunakan kaki untuk menendang bola untuk bergerak. Okey, yang kelima adalah menambah atau mengurangkan kelajuan objek yang bergerak. Okey, tengok contoh gambar rajah tu. Okey, sekarang kereta tengah bergerak, betul tak? Untuk menambahkan kelajuan tu, kita tolak kereta tu untuk menambahkan kelajuan kereta tersebut. Okey, itu yang kita boleh tengok daripada kesan-kesan daya.
Okey, seterusnya tajuk kita adalah tajuk daya geseran. Okey, apa maksud geseran ni? Geseran ialah daya yang menentang arah pergerakan objek. Berlaku apabila dua permukaan objek bersentuhan. Okey, cuba tengok gambar rajah tu. Okey, gambar rajah tu arah pergerakan dia adalah ke kanan dan daya geseran dia ke kiri. Okey, jom kita tengok faktor mempengaruhi daya geseran. Dia ada dua, jenis permukaan dan jisim berat objek. Okey, jom kita tengok faktor pertama itu jenis permukaan. Okey, permukaan pertama adalah permukaan yang licin. Permukaan licin ni dia menghasilkan daya geseran yang kecil. Contohnya kita letak atas, kita nak tarik atas permukaan yang marmar. Okey, bukan marmar ni yang lantai yang elok, licin je. Kita tarik tu, kita menghasilkan daya geseran yang kecil. Satu lagi permukaan yang kasar. Okey, permukaan yang kasar ni menghasilkan daya geseran yang besar. Contoh kita ambil letak kita nak tarik objek ni atas kapet permaidani. Okey, kasar kan? Kita nak tarik mesti menggunakan geseran yang besar. Okey, faktor kedua adalah jisim berat objek. Okey, objek yang berat menghasilkan daya geseran yang kecil. Pasal apa? Sebab dia berat, kita nak tarik dia payah. Tu yang menghasilkan daya geseran yang kecil. Dua objek yang ringan menghasilkan daya geseran yang besar. Pasal apa? Sebab dia ringan. Senang sikit kita nak tarik. Tu yang daya geseran dia besar. Jom tengok video setelah sediakan. Ya atau tidak, punca semua kejadian ini adalah geseran. Geseran adalah sejenis daya yang dihasilkan antara dua permukaan yang bersentuhan. Geseran wujud antara kasut kita dan tanah yang membolehkan kita menjadi stabil. Arah geseran sentiasa berlawanan dengan arah gerakan suatu jasad atau objek. Apabila kita melangkah ke hadapan, daya geseran bertindak ke belakang. Apabila kita melangkah ke hadapan, kaki tidak tergelincir ke hadapan kerana gerakan tersebut ditentang oleh geseran. Geseran antara kasut Michael dan tanah dikurangkan oleh kulit pisang. Ini sebab mengapa dia jatuh. Arah gerakan roda basikal juga berlawanan dengan arah geseran yang dihasilkan apabila tuil brek digenggam. Mengapakah basikal tersebut tiba-tiba berhenti apabila Michael mengenakan brek? Geseran dihasilkan apabila brek dikenakan pada roda dan oleh itu basikal berhenti. Geseran menyebabkan suatu objek yang bergerak menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Roda sebuah basikal bergerak semakin perlahan apabila tuil brek dicengkam dan akhirnya berhenti. Okey, seterusnya kita tengok kebaikan daya geseran. Okey, pertama, membolehkan kita memegang objek dengan cengkaman yang baik. Kedua, membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Ketiga, membolehkan objek kekal pegung. Keempat, membolehkan kenderaan diperlahankan dan dihentikan. Kelima, menajamkan pisau. Okey, seterusnya kita tengok keburukannya pula. Okey, yang pertama, menyebabkan tapak kasut dan tayar menjadi haus dan terkoyak. Kedua, menghasilkan bunyi tidak diingini. Ketiga, memperlambatkan objek bergerak. Keempat, menyebabkan objek berat sukar ditarik atau ditolak. Dan last sekali, yang kelima, menyebabkan pembaziran tenaga. Okey, seterusnya kita tengok cara menambah daya geseran. Penggunaan pelapik anti gelincir dapat menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Contohnya di dalam bilik air. Pelapik tertikus dapat menambahkan daya geseran pada tertikus dan membolehkan pergerakan tertikus mudah dikawal.
Manakala ahli sukan angkat berat menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Serbuk kapur ini digunakan untuk mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Manakala tapak kasut yang bercorak dan kasar dapat mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Corak pada permukaan sarung tangan menambahkan daya geseran dan memudahkan objek dijengkam. Okey, last sekali adalah cara mengurangkan daya geseran. Cara mengurangkan daya geseran ialah penggunaan minyak pelincir dalam kenderaan bermotor boleh mengurangkan daya geseran yang berlebihan di dalam bahagian enjin. Manakala penggunaan penggolek dan roda mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan objek. Penggunaan tepung asid borik dapat memudahkan pergerakan buah kerem. Permukaan laci disapu dengan lilin supaya mudah dibuka dan ditutup. Penggunaan pelincir seperti grease atau minyak boleh mengurangkan daya geseran pada bahagian tingkap yang bergeser. Untuk latihan, boleh buka buku muka surat 112 dan 113. Assalamualaikum.